سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. balik ulang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamin bil khairi ya karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ni Allah Subhanahu wa taala pimpin diri kita dapat bersama-sama dalam satu pengajian fiqh untuk kita mendalami hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Sama ada hukum hakam yang patut kita lakukan sekarang ni, ataupun hukum hakam yang kita tak ada lagi nak lakukan, nak buat. Seperti mana kalau kata dalam masalah kita haji dan umrah, kita tak ada nak buat lagi. Tapi perkara-perkara tu perlu juga kita mengaji, kerana dia termasuk dalam fardu ain untuk diri kita. Jadi di malam ni kita berhubung semula dalam pengajian kita minggu lepas dalam masalah muamalat kita. Yang mana kita tahu dalam diri kita ni, muamalat kita, hubungan kita dalam sesama kita, dalam hubungan sesama manusia ni bersangkut paut banyak perkara. Terkadang-kadang kita berjual beli, terkadang-kadang kita meminjam, sewa menyewa, gada, dan banyak lagi hubungan di antara kita ni bersangkut paut dengan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang bagaimana kita pelajari minggu dulu dalam masalah jual beli, dan yang kita faham dalam masalah jual beli ni dia ada berakad. Akad dalam jual beli adalah satu syarat untuk mensahkan jual beli tadi. Jadi dia yang terdahulunya ada kalanya kita ni tak perlu dengan orang dipanggil sebagai jual beli juga, termasuk dalam nazar, dalam sumpah, dalam haji dan umrah. Dan dia kata ada juga yang bersangkut paut kita bersama-sama, kita sesama manusia ni. Jadi bila kata ada hubungan kita sesama manusia, maka di situ dia terpecah kepada tiga. Akad ni tadi dia terpecah kepada tiga, yang mana ketiga-tiga ni tadi bertakluk dia di atas sah dan pasah. Sah jual beli dan pasah untuk melucutkan daripada sah sesuatu tu. Jadi daripada minggu dulu, salah satu daripada yang pertama dia kata harus dua orang pasah keduanya. Harus daripada dua orang pihak mempasah kedua. Dua orang ni salah seorang nak pasahkan boleh. Iaitu pada pada masalah bersyarikat. Kita bersyarikat dalam perniagaan, dua orang lebih pada tu. Maka dalam kalangan 2-3 orang tu ada yang nak mempasahkan taksir dalam masalah syarikat tadi, dibolehkan lagi. Dan wakil dan ariah, pinjam meminjam, dan kirat bagi labur, kiriman, dan juga pengupah, mujalah, dan qada dan wasiat, dan bergadai, hebah, dan bergadai dan hebah, dan juga qirat, memberi hutang. Jadi kesemua tu tadi salah seorang daripada dua orang yang berakad tadi, bila sah dalam akad dia tadi, jadilah satu-satu tu, sama ada bergadai, minyak, hutang, semua tu tadi, maka salah seorang daripada tu tak sah, tak mau, tak nak, maka dia boleh mempasahkan. Hari ini kita masuk pada bahagian yang kedua,
Dia kata ada 3, maka kita hubung di sini yang keduanya. Dan yang keduanya yang dipanggil sebagai jual beli juga, yang mana perlu berakad di situ. Lazim dua pihak, tiada boleh pasahkan. Dua-dua orang ni nak masah, nak menggugurkan dalam masalah dia, tak boleh. Dia kena muafakat dua-dua tu, barulah boleh nak pasah, nak lucuk tu tadi. Maka tiada harus salah seorang mempasahkan akadnya, seorang tak sah. Supaya yang tadi yang minggu dulu macam dalam masalah syarikat, 3 orang bersyarikat, maka salah seorang daripada 3 orang tu tak sah. Tak mau dah syarikat kerana nampak ada kacau bilau, ada tipu menipu, bohong dan sebagainya, banci tak betul ke contoh kata. Maka di situ seorang itu nak pasah, kawan tak sah dah nak syarikat ni, nak lucuk dah, maka dibolehkan di situ. Tapi dalam masalah yang kedua ni, dalam masalah contoh kata dalam 2 orang, maka 2 orang ni salah seorang nak pasah tak boleh, dengan ketiadaan sebab yang mewajibkan dia. Tak ada sebab ke apa-apa saja nak pasah, tak boleh jadi. Kalau nak pasah juga tak sah, dia pasah tu tak sah. Iaitu jual beli, dia kata. Baca dah jual beli dan salam. Masalah salam iaitu kita suruh orang mencari barang yang mana kita bayar dulu, lepas tu orang tu pergi cari barang. Cari barang, kita upah orang cari barang, tapi kita kena bayar dulu. Contoh kata kita kena carikan satu-satu barang, kain ke, maka dia pergi cari kain tu jauh tepat, kita bayar dulu. Contoh kata 2,000 kop, maka dia pergi carilah barang. Sampai temu barang, dia buat kelik kita. Itu orang panggil jual salam. Adapun satu lagi jual juga, orang panggil jual yang mana kita tak kena bagi duit dulu, asna. Contoh kata asna ni dalam masalah orang panggil taname. Orang ni kata apa? Kawan ni nak beli apa? Nak beli dokong. Dokong tak ada buah lagi. Pasal apa? Kita contoh kata kita pergi pada satu kebun ni, orang nak kata kebun orang ni dia apa? Buah dokong dia dalam nak tahun tu, tiap-tiap tahun tu banyak. Bertantan contoh kata. Siapa yang beli dia punya dokong tu laba barak. Untung besar. Maka buah dokong tadi tak ada tubik buah lagi. Tak ada tubik buah lagi. Kita ambil di situ. Kita orang panggil pada asna. Barang yang tak ada lagi. Maka kita suruh orang cara masalah barang tak ada tubik lagi. Lepas tu tubik belakang tu sikit tak sikit, punah tak punah, molek tak molek, banyak tak banyak, tu belakang kira. Tu lagi akan datang dalam bab dia, nanti kita akan bicara di situ. Kemudian daripada sudah lazim zaman khiyar. Orang panggil dalam masalah khiyar ni masalah memilih. Ada khiyar majlis, iaitu dalam kalangan kita jual beli tu, dalam akad, dalam berdepan dengan orang tu lagi. Kalau kita jual beli dalam kedai, kalau kata dalam kedai, dalam nak duduk dalam tu lagi, tak ada berpaling lagi kita, maka boleh lagi kita tak sale tak jadi jual, tak jadi belilah, boleh lagi kita nak mempasahkan. Situ. Tapi kena ada barang yang mewajibkan. Mana? Barang yang kita beli ni dia punah. Bolehlah tukar. Situ. Lepas tu ada khiyar lagi, iaitu khiyar luar daripada khiyar majlis, iaitu apa? Lebih pada 3 hari. Kita klik rumah, barang yang kita beli tu kita terah. Contoh kata kita beli apa? Beli televisyen, beli torotak. Beli di mana? Di Makro ke mana? Kita buat klik. Waktu dia test dia apa? Di kedai tu nampak molek. Lepas tu kita buat klik di rumah. Dapat di rumah, kita buka sehari 2 hari, hari ketiga terkecong tak boleh. Lepas tu jadi gambar, jadi contoh kata jadi merah, jadi biru ke apa, kita hantar balik boleh lagi.
Sebab ada bagai yang mewajibkan kita boleh tukar tu tadi, caping di situ. Dan dia kata suluh. Suluh ni masalah perdamaian. Tak apalah tu di belakang kita akan cerita. Lepas tu hiwalah. Pindah hutang. Hiwalah ni pindah hutang. Contoh kata, Abu ada berhutang dengan Bayub. Abu ada berhutang dengan Abayub. Abu berhutang apa? 1,000 kau. Tiba-tiba Abu ada buat rekan dengan dia, dengan seorang, orang yang ketiga. 1, 2, 3. Bila kata bertiga, Abu beli barang dengan siapa? Dengan dia. Abu beli barang dengan dia. Barang yang Abu dapat daripada dia, harga dia 1,000 kok juga. Maka Abu suruh apa? Suruh Bayub dibayar dengan Bayub. Suruh Bayub bayar dengan dia. Tak kena bayar dengan Abu dah. Tu orang panggil hiwalah. 3 orang. Orang panggil 3 bucu. Bersakut paut 3 bucu. Tak kena ambil duit dah. Mu berhutang dengan aku, mu pergi bayar dengan dia. Bayar dengan dia lalu pergi cari dia. Ya mana kata kena dan sebagainya lah. Barang tu kena sama harga. Maka tu orang panggil hiwalah. Dan ijarah, pinjam meminjam. Dan musaqah. Orang panggil kalau cerita masalah panggil jirus tumbuh-tumbuhan tu nanti akan belakang. Dan hebah yang sudah dikobat, yang sudah diterima, melainkan pada hak bapa. Kita baca dah ni. Bapa beri pada anaknya dan wasiat, kemudian daripada sudah dikobat. Dan nikah. Tengok nikah. Nikah ni contoh kata dalam 2 orang, suami isteri, tiba-tiba seorang tu dia nak apa? Nak pasang. Bini dia tak kenal dengan tok laki. Isteri tak kenal dengan tok laki. Tok laki dia do buat apa? Dok main tina lain ke sebagainya. Tiba-tiba isteri nak pasang. Bila isteri nak pasang jadi tak? Dia dah royak dah saat ni. Kalau tak ada caping tak boleh jadi. Nak pasang. Nak pasang. Apa? Suami. Suami ada buat karut. Karut apa? Tengok dari hukum syarak dulu. Hukum syarak kata karut tu main karut sungguh dah. Kalau kata tok laki duk main apa? Main debu. Tok laki duk main minum air daun ketum. Jual debu dan sebagainya. Butir ke? Minum arak ke? Tok laki suka mencuri ke? Suka tidur dengan betina lain ke? Berzina ke? Maka masuk dalam majlis. Majlis jatuh lalu dalam. Maka orang panggil bagai yang memang tak sung patut dalam hukum syarak Islam. Tapi bila yang dibenarkan, contoh kata, macam kita orang lelaki berlaku sini. Tiba-tiba kita ada bini, lepas tu kita nak bini seorang lagi. Contoh kata, nak bini seorang lagi. Orang kita ni apa? Kita ada kemampuan. Harta pun ada, sihat tubuh badan pun ada, boleh lagi nak tanggung. Maka lagu mana lagu tu? Isteri tiba-tiba nak pergi temu tok imam, nak pasang. Syariat tak benar ke? Syariat tak benar ke? Melainkan barang yang wajib. Macam contoh tadi. Kata tok laki jual debu ke, minum arak ke, tu diwajibkan. Maka bolehlah pasang sebelah pihak. Sebelah pihak saja, iaitu isteri pergi ngadu kepada majlis, kepada pusat Islam, majlis, lepas tu ngadu situ, maka majlis akan panggil tok laki. Bagi masa mungkin bagi masa seminggu, bagi masa sebulan, tobat dan sebagainya. Lepas tu tengok keadaan lagu mana. Lepas tu kalau naik kali yang kedua, tak jadi weh majlis, tok kodi tak jadi weh, yang duk beragai juga tu. Maka tok kodi boleh kata taksin, putus kata pasar. Ada pun dalam masalah ni, kalau kata contoh kata 2 orang ni tadi, tidak ada masalah apa-apa tapi nak pasar. Laki pun cemuh dah dengan bini ni sebenarnya. Bom molek dengan bini nak pasar. Goyak tok imam. Lepas tu tok imam pun panggil tok laki kata, "Jadi, kawin pun puas dah dengan demo." Jadilah lah, jadi dua-dua pihak ada. Jadilah lah. Baik tu kena ada dua orang ni tadi. 2 orang ni bila seorang minta, seorang jadi terima, jatuh dah lah. Situ. Dalam masalah nikah. Dan sodak, yang ni sodak dalam mas kahwin. Itu ada juga berlaku dalam masalah mas kahwin. Dan khalaq dan merdeka dengan iwad dan berlabo-labo dengan bertaruh
Orang panggil cerita bertaruh ni. Nah, laba-laba bertaruh. Baik contoh kata orang ngangguk burung burung ke orang panggil main ayah serama ke. Tu ada hukum juga. Ada hukum dari segi masalah fiqh kita, ada hukum. Bukan mana kata ni tak ada tak ada perkara yang dibuat ni tak ada dalam Islam. Tak ada. Semua apa-apa saja dalam agama kita ni ada. Telah didobit oleh ulama-ulama, cokeh oleh ulama, ambil daripada Quran, ambil daripada hadis perkataan, ambil daripada asar-asar sahabat Nabi SAW, ambil masuk. Cerita kan bahawa kata hukum-hukum ni jadi. Dan pinjam bumi ditanam mayat. Kita pinjam tanah ni. Lepas tu nak buat apa? Tanam mayat, tanam orang. Apabila sudah ditanam, pinjam tanah nak tanam orang. Supaya baru ni di tempat kita ni bedil berapa orang mati? Mati situ selalu mari Lepas tu nak cari tempat tanah, contoh kata kuburan kampung tu tak bui. Lepas tu ada tanah orang. Kawan pinjam tanah orang. Boleh lah. Tapi apabila sudah ditanam tanah dah, lepas tu nak apa? Tak jadilah weh tanah sini kawan nak buat rumah sini. Apa nak beno ni? Tanah dah ni. Kena orang tuai tanah pun pasal. Orang yang menanam pinjam tanah tadi pun tak apa. Waktu gali mula. Dua-dua kena, tak apa. Ada pun tuai tanah sebelah pihak je nak. Orang tanah ni tanah dah. Kacau tadi tanah dah. Tadi aku tanya mu. Apa mu bui? Aku tanya gali tanah. Tanah sudah dah. Haram gali orang dah kena tanah. Orang tanah dah. Mayat kita tanah dah, kita nak gali semula tak boleh. Lepas tu, ni malah masalah ni. Kalau tuai tanah kata, waktu baik mula. Okey, hak tanah tadi tu. Hak pinjam nak tanah. Lepas tu diizinkan tu tadi. Kata, tak sip. Tanah dah. Bacuk. Masalah balah ni naik pergi pada pia Tok Kodi. Tok Kodi. Kalau orang kita ni tak ada Tok Kodi. Daerah kita ni tak ada Tok Kodi. Orang panggil kampung kita ni banyaknya. Kalau negeri Sian ni pada pakai Tok Ime. Tok Ime. Lepas tu Kodi ada juga. Kodi apa? Daerah ni orang panggil orang majlis. Kita temu orang majlis. Majlis lah taksin. Taksin ni bila ikut hukum fiqh, maka tak boleh gali dah lah. Anaknya dua-dua. Orang tuai tanah pun kata waktu baik gali mula. Tuai hak pinjam tadi pun tak apa, gali semula. Jong dua-dua, tak apa mayat boleh gali. Situ. Habis. Dan yang ketiganya, yang ni mana kata dua-dua tak boleh, melainkan ada perkara yang mewajibkan, yang membolehkan dalam syariat, boleh pasah, baru boleh. Adapun kalau sebelah pihak saja, maka tak boleh nak lucutkan, nak pasah tak boleh. Dan yang ketiga, harus bagi salah seorang. Salah seorang boleh nak lucut. Mana masalahnya? Bagi seorang yang lain, iaitu rahnun, gadai, yang sudah dikobat bagi murtahin, orang yang memegang gadai. Orang pegang gadai, ambil dah. Supaya kita di rumah banyak bagai kok dia menggadai. Orang panggil kita terima gadai orang. Orang ni dia penggadai. Gadai dengan kita pegang. Lepas tu tiba-tiba dia tak say. Dia nak semula bagai, nak ulur balik semula duit. Maka dia ulur balik duit, kita kena bagi semula bagai kita. Boleh sebelah. Murtahin, orang yang memegang gadai. Maka lazim bagi rohin. Boleh bagi rohin, harus bagi murtahin. Orang yang pegang gadai ni harus. Mana? Aku nak pakai dulu. Mu tak nanti semula. Mu nak ambil bagai ni, duit mu boleh dah. Mu pakai dulu duit tu. Bagai contoh kata motor ke kereta ke, kita pakai gadai dia. Kau nak pakai sehari dua dulu. Boleh pergi orang panggil. Sekadar orang panggil yang lazim saja. Bukan mana kata nak pakai sepuluh itu tak boleh. Dan doman orang yang ada masalah barang yang dipunahkan. Satu barang, lepas tu kita buat jadi punah. Kedai ke, rumah ke,
Lepas tu harus bagi pihak madmun, orang yang memegang gadai tu. Dan lazim bagi pihak dhaman, orang yang buat punah tu, dia boleh mempasa habis itu. Dan jariyah lazim pada pihak imam. Orang panggil dalam masalah bayar jizyah. Bayar jizyah ni zaman dululah, zaman ni tak ada. Dan bila kata memerintah kita orang Islam dapat kerong satu kawasan, pergi pada satu tempat, satu kawasan yang bukan orang Islam, lepas tu kita boleh perintah situ, maka orang situ jadi orang tawanan kita. Bila tawanan satu-satu orang, kita boleh bayar, minta bayar tekak dia, iaitu kena bayar pada orang Islam. Nah, jadi masalah bayar tak bayar ni dia serah kepada orang panggil imam ataupun pemerintah. Dan harus kifarat. Nah, masalah kifarat. Kifarat ni contoh kata kita ni kita tidur malam dengan bini kita di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan. Itu kifarat memang wajib kita bayar lalu dah. Kita nak alih-alih helik-helik situ tak boleh. Dan hadonah. Hadonah ni masalah orang contoh kata dia ni ada anak halus. Lepas tu kita beri upah orang piara anak. Supaya kita sini, di patah kita ni orang tempat apa ni sini? Tempat piara budak halus dah. Ini budak yang belum memayis, belum kena cuma dan cuci. Maka kita letak situ tu. Itu orang panggil berlaku di situ hukum hadonah. Bila kata nak berlaku hukum hadonah, piara budak yang belum memayis tadi tu, dia ada syarat. Syarat dia ada banyak. Dia lepas tu dalam masalah sini kita letak dia situ belanja. Contoh kata sebulan kena bayar 2,000. Tapi kita letak 2 hari kita tak save dah. Maka kita boleh ambil kelik. Ataupun kita nak letak lagi tapi tempat tu ataupun orang tu dia tak save. Berak semacam kecil semacam ataupun budak ni kagak kawan tak save dah, nak perak nak demo, nak nyusu nak demo, tak save dah, hantar balik boleh. Dan aman lagi pada pihak imam jua. Masalah aman satu-satu kawasan yang mana dalam takluk raja, maka dari situ juga ada juga. Dan Imamul Azam lazim bagi ahlil hal dan uqud. Harus imam selama dia ada ta'yin dan kitabah. Lazim bagi pihak penghulu. Harus pada pihak abdun, pada pihak hamba. Jadi di sini lanjutnya cerita panjang lagi. Nanti kita akan hubung di belakang tu. Apa dia yang dikatakan hadonah? Apa dia yang dikatakan doman? Apa dia yang dikatakan rahnun, gadai? Itu semua belakang-belakang ni nanti dia akan masuk pada satu-satu bab. Ujrah lah, riwalah lah. Banyak perkara tu tadi yang kita sebut tu akan masuk pada bab-bab dia. Di sini kita nak bicara tentang masalah akad sahaja dahulu. Kita masuk sini dia kata Su'ila radhiyallahu anhu. Ditanya orang, apa yang terlebih afdal, usaha adakah bekerja afdal atau berniaga atau berhoma bercocok tanam? Orang buat masalah, Syekh Daud Patani buat masalah, lepas tu nanti dia jawab sendiri. Kalau nak orang tanya, apa yang terlebih afdal? Kita ni sebagai orang umur 15 masuk dah ni, besar dah ni. Lepas tu, kita nak kerja, nak cari nafkah, nak berusaha. Supaya apa? Kita boleh piara diri kita sendiri. Lepas tu kita nak bini, nak piara anak-anak kita. Lepas tu, apa yang usaha yang patut kita buat yang terlebih afdal sekali dalam agama kita? Adakah kita nak berniaga? Dia kata, berniaga ke? Atau berhoma, iaitu bercocok tanam pong kayu, dokong, getah ke sebagainya. Apakah yang terlebih afdal? Maka dia jawabnya adalah yang terlebih afdal dalam agama kita, usaha itu berhoma, bercocok tanam. Itu yang terlebih afdal, yakni bertanam-tanam. Kerana umum manfaatnya. Kita tanam apa? Tanam lada. Maka tanam lada, kita sendiri boleh makan lada.
Lepas tu lada tu kita boleh buat jual keliling kelala rumah kita. Banyak-banyak tanah pohon lada sampai boleh bawa pergi kepada pasar, pada nak boleh jual. Umum luas dia kata. Itu baru lada. Kalau tanah dokong, tanah getah ke apa semua, banyak lagi manfaat dia. Dan lagi sangat hajat kepadanya. Orang pun perlu pada dia. Kalau kata getah, kedokong, lado, kita tanam barang-barang tanaman ni, orang berhajat juga pada dia. Lagi hampir bagi tawakal hak ni donoknya. Kita tanam pohon ni, orang panggil banyak bertawakal lagi. Bertawakal kita tanam, tak tahu lagi nak hidup kau. Lepas tu nak lepas hidup tu tak tahu lagi nak boleh jual ke. Orang panggil takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tukur dekat lagi. Sebab itu dalam kaedah di sini, fiqh sini dia ambil situ. Kita buat berapa-apa amalan perbuatan kita ni dekat dengan Tuhan, itulah yang pertamanya. Sebab itu dia kata yang ni lah yang lebih afdal lagi. Kemudian daripada kita bercocok tanam tu, apa pula radak kedua tu? Kemudian berniaga, berjual beli. Kita niaga apa? Pekerjaan kehidupan seperti situ bekerja, pekerjaan kehidupan. Bekerja, pekerjaan kehidupan. Niaga ni belakang. Mana kita, contoh kata kita orang kau ni, setengah-setengahnya pergi muka nak cari hidup kita ni, nak hidupkan kita ni. Kita apa? Kerja tubuh badan kita, gunakan reng kita. Seperti tukang kayu, necang rumah. Atau mengambil upah, ambil upah. Kita kot ni, pergi kepada laut. Kemudian berniaga. Yang ketiga barulah berniaga. Situ kata kil, kata setengah ulama, sonak itu iaitu pekerjaan buat pada usaha sendiri tu tadi, untuk usaha kehidupan tu afdal. Itulah yang lebih utama lagi. Kita guna reng kita. Kita guna reng kita. Jadi necang ataupun kita pergi muka. Pergi muka ni banyak tengok. Orang pergi muka tak tahu lagi nak boleh ketai, nak boleh hujan. Ni musim hujan lagi dah. Orang panggil periai apa? Periai hujan. Lepas tu kita cadailah buka kita, buka hujan kita, buka ketai kita. Cadai molek dah, turun laut, tak tahu lagi. Wallahu alam, Allah Taala nak bagi ke tak bagi. Itu setengah yang kata, yang ni lah lebih lagi utama. Hak ni lebih kuat lagi bertawakalnya. Ni kerja tak darat je bertanah. Lepas itu dia kata lagi, kata kil. Ada kata yang ketiga pula. Kata kil, tijarah itu afdal. Berniaga ni lebih afdal. Ada juga hadis Nabi SAW yang berayak kata niaga ni adalah yang terbaik sekali. Ada. Jadi walaupun gitu, dia letak sini yang ketiga. Iaitu kail. Perkataan ulama, ni lebih afdal. Petanah tu nombor 2. Kerja buat sendiri dengan geng kita, itu nombor 3. Ada pendapat kata geng sendiri tu pertama. Tanah tu nombor 2, niaga tu nombor 3. Ada juga pendapat lagu tu. Hasil hasilnya, maka kita tengoklah diri kita sendiri dah. Geng kita taruh mana, buatlah. Apa saja asalkan mendatangkan panggil manfaat yang halal, itulah yang labanya, yang baiknya. Su'ila radhiyallahu, apa makna baik? Apa makna baik yang dikehendaki sini? Nak kata sini bab baik, bab jual beli ni gapo Maka dia jawab adalah makna baik itu pada logat muqabalah suatu dengan suatu. Kita ni nakkan satu benda. Contoh kata ni kalai ni. Kalai ni duduk di kedai. Kita berhajat kepada kalai. Bila kita nak berhajat pada kalai, kita nak minta saja, orang panggil
Orang panggil apa tu? Atas wajah minta, demo hebah kita tu orang panggil hebah. Ataupun kita kata nak pinjam, Arya, kita pinjam. Maka demo bagi pinjam kita, dia kena barang pinjam ni jangan luak. Barang kita pinjam tak boleh luak. Contoh kata kita lain ni, kita contoh ramai-ramai. Kita pergi apa? Prom. Obrom mana? Di Hanyai. Ramai-ramai pergi Hanyai. Tiba-tiba kita tak ada bawa sabun. Tak ada bawa shampoo. Mandi dalam bilik, contoh kata bilik pun tak ada juga. Rong-reng ni kat mana, tak ada shampoo, tak ada sabun. Lepas kita pergi minta, pinjam sabun, pinjam shampoo, pinjam tak. Kita ambil, kita guna beras sabun. Barang sabun tadi luak dah. Luak, bila luak tak boleh. Barang pinjam ni bagaimana kita ambil dia itu, kita nak pinjam tu, bagi begitulah juga barang kita nak hantar balik, kena support. Adapun kita tukar barang lain, itu tak jadi dah. Barang kita pinjam ni, barang yang kita ambil tu, hak tu, maka kita kena hantar balik support tu juga. Kalau kata pinjam apa? Pinjam mutu. Pinjam mutu. Luar tak? Luar tak? Luar ke apa? Tayar mutu luar. Lepas tu minyak luar. Lepas tu tengok tuai tu lah. Tuai tu taradin tak? Reda ke tak? Bila tuai reda, tak ada masalah. Asalnya tak boleh. Pinjam. Mana minyak? Tu orang kata, pinjam mutu ke? Pinjam mutu. Minyak tak apa. Minyak luar macam. Tu. Tu orang malah pinjam mutu. Pinjam minyak pun tak sibuk. Sebab apa? Sebab kaedah dia pinjam, bagaimana kita pinjam minyak tara tu sekurang-kurangnya kena buh tambah tara tu. Dia luak dah kita bawa saat ni. Kita pergi tempat apa minyak, kita buh minyak biar naik sama dengan tahap dia semula. Sekurang-kurangnya. Tayar tu luak, tu minta maaf lah. Nak orang panggil nak lari tak leh tu. Nak lari tak leh pasal barang kena bawa pergi berjalan. Cuba saat ni kalau kata sabun, shampoo, barang tak boleh pinjam tu. Nak kena buat lagu mana? Kita tak ada duit ni. Contoh kata kita tak ada duit ni. Kita nakkan barang ni, kita contoh kata gatal lah, demo ada sabun orang molek. Kalau kita nak sabun demo tu, kita nak buat rupa mana tu? Itu suruh mengganti. Marilah lama kali. Tu. Orang panggil minta hebah. Orang panggil hebah weh. Demo hebah. Hebah kita jadi milik kita sebentar. Kita makan nak luak tak ke mana, ikut kita. Lepas tu, aku pun hantar balik. Orang panggil hebah ke demo balik. Tak ada apa, luak tak ke tu. Dah. Luak dah weh. Kita minta hebah tadi. Hantar hebah jadi milik kita. Kita pinjam ni bohan. Kita pinjam ni bohan. Kita orang pinjam ni minta hebah. Mula-mula kata pinjam weh. Pinjam weh. Pinjam weh. Ada mau pergi pinjam. Hebah dah. Hebah. Kita ambil demo mana? Hebah. Hebah. Kita pakai. Luak tak apa dah lah. Dia pun kata pinjam. Pinjam. Barang tu luak tak boleh. Kena hantar balik supaya tu juga. Itu masalah pinjam meminjam. Dia kata situ. Dan dia kata mukabalah dua barang. Kita nak satu barang, lepas tu kita nak ke apa? Nak barang ni tadi, kalai ni tadi. Maka kita kena ada apa? Kita kena ada duit lah. Nak barang, kita kena ada duit. Kita hantar ataupun kita ulur duit dia ulur kalai kita. Tu orang panggil jual beli, orang panggil bank tu. Satu situ. Dan pada syarat bertukar-tukar harta dengan harta atas wajah yang tertentu. Tengok ni ni harta. Orang panggil harta ni ke apa? Kalai ni sebagai harta juga. Tapi halus doa dah. Kita kata barang mutu lah. Mutu. Tu harta orang tu lah. Harta dia. Kalau dia mati, mutu tu jadi harta pusaka. Bagi kepada siapa nak bagi motor ni, boleh kepada anak jantan ke anak tina ke, boleh kepada bini dia ke. Orang panggil harta tu tadi.
Pak kita ada harta. Mana? Iaitu duit kita. Kita tukar duit, demo tukar motor. Orang panggil, kita beli situ. Supaya masalah sini kalau kita tengok masalah beli ni tadi, dia tak serupa dengan perkara ni. Banyak perkara hak orang dok buat lah ni. Kalau di tempat kita ni mungkin tak ada lagi, tapi kalau di kawasan-kawasan maju dah, dia apa beli rumah. Ataupun kita pun ada juga beli kereta. Orang panggil kita beli kereta ni, kita bayar ke apa? Bayar insurans. Kita bayar beransur-ansur, bulan-bulan. Sebenarnya di situ orang panggil kita sebenarnya bukan beli asalnya. Kita sewa, orang panggil. Sewa beli. Dalam masalah tu orang panggil intihal milki. Di penghujung pada sewa tu, dia akan jadi apa? Jadi milik. Kita bayar setiap bulan 6,000 sampai pada masa, sampai pada cukup dia punya harga kereta kita tadi. Akhir tadi dia bagi kita daun grant. Maka kita pun sign situ. Perang sign, 2-3 surat sign. Kereta yang kita asalnya sewa, lepas tu jadi milik kita. Intihatul milki dalam masalah sewa. Dalam fiqh ada cerita situ. Tapi bila kata kita tak cukup, tak bayar 3 bulan, dia ada hukum fasakh pula. Fasakh mana? Dia boleh tarik balik kereta kita. Sebab itu dalam tanakan, dia ada tanakan bank ni, dia ada urusan masalah jual beli, masalah sewa, masalah bergadang, dia ada dalam tanakan ada juga. Bila kita buat hubungan tu tadi, kita kena bahayalah, kita kena reti. Masalah ni tadi kita menyewa, lagu mana kita nak kena jaga dalam masalah sewa kita. Jangan sampai kita punya barang ditarik balik. Habis. Su'ila ridhanhu, dia kata apa lagi? Sikit je dah. Berapa rukun jual beli itu yang sahnya? Nak jual beli ni dia ada rukun. Kalau semaya dia ada 13 rukun. 13 rukun ni kita kena jaga sokmo. Jangan sampai tertinggal, terucut satu rukun daripada rukun semaya. Situ. Bila kata ambil daripada niat, takbir sampai kepada salam. Banyak kita ni orang panggil salam kita. Takbir tu insya-Allah semua boleh kira belaka. Tapi bila perhati tengok salam. Kadang-kadang tok email sendiri. Tok email sendiri pun kadang-kadang kita ni orang panggil makmum kena perhati tengok. Sebab itu orang belakang tok email ni, Nabi SAW dia suruh orang belakang dia ni tadi, orang yang orang panggil kedepan dalam kalangan sahabat tu, orang depan-depan, orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang ingatan kuat, orang-orang yang ada nama, dia kena duduk belakang. Sebab dia ni lah contoh bagi orang belakang pula. Sebab itu kita dapat riwayat ni, hadis ni daripada dia ni. Siapa? Abu Bakar, Ali, Abu Hurairah, orang dekat sat depan ni, belakang sembahyang Nabi ni. Anas, orang panggil hak nampak Nabi cakcin dah. Dia ni lah yang meriwayat-riwayat sampai pada kita. Adapun orang-orang tak tahu kok mana, duduk belakang Tok Imam. Tok Imam buat gapo salah, tak tahu nak buat gapo. Contoh dia kata sini, kalau kita ambil sini dalam masalah semaya, berlaku banyaknya bila salam. Tahiyat sendiri pun ada juga. At-tahiyatu. Dia tak ada syabdu situ. At-tahiyya. Dia ada sabdu situ. Lepas tu kalau salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Alif ke ilai bayu? Alif ilai. Alif ilai. Bila alif ilai, orang panggil salam kita tak sah. Bila salam tak sah, habis semaya. Tok imam batal, makmum batal habis. Sebab itu kena perhati orang nak jadi tok imam tu. Makmum tak apa. Tak apa-apa. Orang lain sah, dia seorang tak sah lah. Kalau tak email tak sah, apa berlaku? Semua tak sah.
dah? Ada senang kalau saya tak ni. Ha? Pak kita tak kerti, macam itu ah. Pas semaya lama mana dah semaya. Itu kena mengaji, kena tanya orang. Pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Mu tanya orang hak tahu kalau mu tak tahu. Ini kita tak tanya. Nah. Orang kata kita kalau kita buat mari kelebihan dulu pun kita lap mari dah. Kelebihan mengaji ni duduk sini je. Banyak mana Tuhan nak bagi kita. Kita umat akhir zaman dah ni. Masa kita hidup tak lama. Star yo. Best jom ngepek pula dah. Lepas tu dia kata sini masalah betul semaya tadi situ masalah semaya, rukun semaya. Lepas tu dalam pergerakan kita jangan banyak sangat bergerak. Serta kalau orang jenis orang gata ni pun kena kalau kita riak ya. Kalau jadi tu email tu pun beriak, contoh kata riak. Kacau jangan berdehem. Kacau jangan berdehem. Kalau tak boleh dah sampai membawa kepada kita nak sebut huruf tak boleh. Sod jadi sin. Jadi sira. Jadi baru jadi sira. Tak apa nak bertukar huruf tu sampai kita tak boleh. Kalau kita buat jadi sin, tak jadi sod. Maka kita boleh berdehem. Adapun kita nak berdehem tak pasal-pasal, batal sembahyang kita. Gatal tubuh badan. Tak ada gatal sangat. Jangan nak garu ni kaca. Garu tu. Tu anak Sudin. Anak Sudin. Boleh ada tepi kita. Dia kena sembahyang belakang budak-budak. Nak tepi kita nak serabut tengok dia. Tak tahu ada tak boleh. Berhenti lah. Jadi tak. Tak kerti. Nama budak lagi. Nama budak asal dia belakang tu. Betul tu Mana? Okey dah. Perkara dia kata rukun jual beli ni ada Yang menjual kena ada orang yang menjual. Yang membeli dinamakan aqdain, iaitu dua orang yang berakad. Kena ada orang jual, kena ada orang beli. Sebab tu minggu lepas Abu Raya. Kita masuk dalam apa? Dalam kedai, biksi apa, kita nak air. Kita masuk duit, pelang masuk duit, tu duit air. Tu beli kedai tu. Di belakang kita akan mengaji. Lepas tu jual beli sah dak tu. Air, masa kita pergi hantar tuai kedai. Mana ni? Tuai kedai ni. Air masa basi dah ni. Tukar balik. Tuai nu nak kena berganti balik kedai. Kedok dia saja tak apa dah. Tu dah. Dan tiga dia saman, iaitu duit. Duit kita kena ada. Nak masalah jual beli ni kan ada duit. Dan keempatnya masmun. Barang yang dibuat saman tu dinamakan aqdan alaih, uqud alaih, yang diakadkan atasnya. Dan kelima ijab, aku jual. Dan keenam qabul, aku terima. Dinamakan sirah. Ni orang panggil perkataan tubik. Aku jual, aku beli. Ini sirah orang panggil. Dan jika kita kata tiga yang sah, iaitu tiga je. Ada setengah ulama kata tiga je. Aqdan, iaitu dua orang yang berakad. Orang yang beli, orang yang jual. Dan maqdun alaih, barang yang kita nak beli tadi tu. Dan juga sirah, iaitu akad jual beli. Tiga ni juga boleh dikatakan sebagai rukun juga. Yang tadi kata yang ni kata dia serok pula jadi tiga. 7 jadi 3. Jadi dalam masalah jual beli ni kita berlaku pada diri kita semua-semua, maka kita kena beringat. Habis itu, ada apa-apa nak tanya? Ya, tanya aku. Pinjai lah tak luar tu kita pinjai ya pun naik. Tak ada luar. Situ dalam masalah ijarah, orang panggil ijarah sewa dari segi apa? Segi reng orang panggil. Sewa reng. Dia sewa necang buat rumah kita. Tu orang panggil sewa reng. Reng dia tu kita sewa. Tubuh badan dia tu kita sewa. Tu ada masalah juga. Orang panggil ijarah pada masalah manfaat.
sewa manfaat. Kita sewa apa? Sewa kereta. Contoh kata kita sewa kereta. Kereta ni kita sewa apa? Kita nakkan naik dia tu. Bukan kita jual kereta tu, tapi kita apa? Macam tu buat kereta. Bukan aku jual kereta ni, aku jual manfaat kereta. Mu boleh naik kereta aku. Kita apa ni? Sewa apa? Sewa rumah. Contoh kata kita ambil manfaat rumah tu. Ni rumah kita boleh duduk dalam ni. Bukan makna kata tuai kata aku jual rumah ni kamu. Tak, aku sewa. Ambil manfaat pada benda tu tadi. Supaya kata kalau kita ambil benda yang boleh menghabiskan benda tu. Contoh kata barang makan. Contoh kata apa buah tamak. Buah tamak. Barang makan lah buah tamak. Tamak ni kita kata aku sewa buah tamak. Tak boleh. Sebab tamak ni dia akan habis. Bila kita makan, dia habis. Dan barang nak sewa ni, barang tu tak punah. Barang tu tak binasa, tak luar. Barulah kita boleh sewa. Sebab ambil manfaat pada benda tu. Orang panggil pada manfaat dia. Habis itu. Lebih dah. Bang, tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Karim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني عليك